Pada hari ini, saya akan menerangkan tajuk yang telah diberikan oleh Dr. Nasir bin Nanyang, iaitu Iklim dan Kehidupan dalam Ekologi Biogeografi. Pertama sekali, mari kita ketahui apa itu ekologi biogeografi. Ekologi merupakan satu kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam sekitar. Terjadinya saling bergantungan di antara satu komuniti masing-masing dengan alam sekitar. Contohnya, mengkaji tentang hubungan manusia dengan alam seperti tanah untuk kediaman, air untuk minuman dan udara untuk pernafasan. Terdapat 5 prinsip yang boleh didapati terhadap ekologi, iaitu yang pertama, interaksi, yang kedua, kepelbagaian, yang ketiga, kelestarian, keempat, saling kebergantungan, dan yang terakhir sekali adalah keharmonian. Interaksi antara makhluk hidup terjadi pada sebuah ekosistem. Interaksi ini penting untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antara makhluk tidak berjalan dengan baik dan seimbang, maka akan memberi kesan yang buruk kepada makhluk yang tinggal di dalamnya. Interaksi terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu neutral, predasi, antibiosis, kompetisi dan simbiosis. Tetapi simbiosis pula terbagi pada 3, iaitu simbiosis mutualisme, simbiosis paratisme dan simbiosis komensalisme. Interaksi neutral memberi contoh interaksi antara makhluk hidup yang tidak mengganggu antara satu sama yang lain. Mereka hidup dalam ekosistem yang sama dan tidak berlaku persaingan dalam interaksi ini. Interaksi predasi merupakan interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini penting untuk menyeimbangkan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk ini yang satunya akan mengganggu pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Interaksi kompetisi adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau merebut sebuah hal yang sama. Interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, penyebaran dan kesediaan haiwan serta tumbuhan. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeza spesies tetapi saling bergantung. Dalam hubungan ini terdapat 3 bentuk interaksi. Yang pertama sekali adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk yang berbeza memberi keuntungan antara satu sama yang lain. Sebagai contoh, lebah mendapatkan makanan daripada bunga dan bunga mendapatkan pendembungaan kerana proses yang dibawa oleh lebah tersebut. Yang seterusnya adalah simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk mendapat keuntungan tetapi merugikan makhluk yang menjadi teman simbiosisnya. Hal ini terjadi kerana salah satu makhluk ini tidak mampu untuk melakukan sesuatu
kerana kekurangan organ dan enzim. Oleh itu, makhluk ini mengambil sumber-sumber ini daripada makhluk hidup yang lain. Yang terakhir sekali, simbiosis komensalisme adalah interaksi antara satu makhluk yang hanya mendapat keuntungan tetapi yang lainnya tidak mendapat keuntungan. Sebagai contoh, ikan menyorok di sebalik terumbu karang daripada pemangsa. Di sini, ikan mendapat manfaat daripada terumbu karang tersebut, tetapi terumbu karang tersebut tidak mendapat manfaat maupun kerugian. Biodiversity merupakan singkatan daripada biological diversity ataupun kepelbagaian biologi, yang mana didefinisikan sebagai keanekaan di antara organisma hidup daripada pelbagai sumber baik daratan maupun samudera dan lain-lain yang melengkapi ekosistem akuatik dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks termasuk di dalam kelompok spesies dan antara spesies dan ekosistemnya. Biodiversity terbagi kepada 3 peringkat, iaitu kepelbagaian genetik, kepelbagaian spesies dan kepelbagaian ekosistem. Kepelbagaian genetik merupakan kepelbagaian di dalam spesies yang diukur mengikuti variasi dalam gen setiap kumpulan haiwan dan mikroorganisma. Kepelbagaian genetik berlaku dalam dan di antara populasi sesuatu spesies. Manakala bagi kepelbagaian spesies pula, ia merujuk kepada kepelbagaian organisma hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, kepelbagaian ekosistem. Kepelbagaian ekosistem pula adalah merujuk kepada pelbagai habitat, komuniti biosis dan proses ekologi dalam persekitaran daratan, laut dan persekitaran akuatik yang lain. Kelestarian adalah proses mengekalkan perubahan dalam cara yang seimbang, di mana perubahan dilakukan secara harmoni dan meningkatkan potensi pada masa hadapan. Namun, dalam konteks ekologi, ianya adalah memastikan keadaan alam sekitar dan segala komponen yang ada di dalamnya tidak berubah dan kekal seperti yang asal. Saling kebergantungan berlaku apabila interaksi antara akubah di dalam sesebuah sistem. Terdapat 4 sistem fizikal, iaitu sistem litosfera, sistem atmosfera, sistem hidrologi dan sistem biosfera. Matahari menjadi sumber utama tenaga kerana ianya memberi bekalan tenaga kepada keempat-empat sistem ini bagi mencapai tahap keseimbangan. Harmoni ekologi adalah besar dan merangkumi seluruh konsep. Ia merangkumi alam semula jadi dan sejarah manusia. Keharmonian adalah satu bentuk yang baik untuk ekologi. Ianya merangkumi keprihatinan manusia terhadap alam sekitar. Manusia mendekatkan sifat-sifat zoologi dan implikasinya terhadap manusia itu sendiri.